Okay. um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada parent-parent parent daripada Pak Nokia, Pak Nefos, Pak Huawei, Pak Sony dan juga Pak Vivo, dan juga parent daripada tahun 6 Fokus, 6 Bestari dan juga 6 Dedikasi kalau ada. Jadi memang sebelum ni saya ada ceritakan tentang saya ada dedahkan murid-murid saya. Sebenarnya saya tak ada masa dengan murid-murid kelas lain. Saya tak boleh nak masuk kelas lain. Jadi saya biasanya saya akan bercerita dengan dia orang. Masa saya bercerita tentang sains, saya kaitkan dengan sukan apa semua. Dan kebetulan saya merupakan head coach untuk pasukan rugby SK Taman Putera Perdana yang baru saja ditubuhkan pada tahun 2019, bulan 7 2019. Semasa saya mula-mula berpindah ke Putera Perdana lah. Sebelum ni saya berada 12 tahun di negeri Perak, 3 tahun mengajar di Gerik Perak dan 9 tahun mengajar di Batu Kurau Perak. Dua-duanya sekolah luar bandar lah. Jadi saya baru pindah ke bandar ke Putera Perdana. Okey. Jadi saya memang memang ada terangkan dekat mereka lah kenapa cikgu jadi coach, kenapa saya jadi rugby coach apa semua. Dan alhamdulillah ini adalah tim pertama masa kita bermula pada tahun 2019 tu. Dan alhamdulillah ada 2-3 orang yang telah dapat panggilan untuk ke MRSM dan juga ke SBP. Ini tim bawah 11 masa latihan ni. Ini adalah campur, ada yang bawah 11, ada yang bawah 10. Yang tengah tu Cikgu Ustaz Zunaidi sebagai manager dan juga coach juga, dan belah kanan tu Cikgu Izwan. Okey, Cikgu Izwan sebagai pembantu pengiring masa tu, dan dia menggunakan kemahiran kriket dia lah untuk memberi bantuan kepada saya kerana saya masih baru dalam melatih mereka semua ni. Jadi alhamdulillah mereka telah menang naik Johan Bowl. Dalam rugby ni dia ada 4 tahap. Dia tak sama macam sukan-sukan lain. Sukan-sukan lain ada Johan, naik Johan, tempat ketiga, tempat keempat. Tapi rugby ni dia lain. Rugby ni dia ikut level. Maknanya kalau level baru main ni kita panggil level beginner, iaitu dapat kita panggil dia kategori spoon. Spoon. Jadi atas daripada level beginner tu kita panggil sebagai bowl. BOWL, iaitu kalau dalam bahasa Melayunya bowl tu macam mangkuk lah. Yang tu peringkat medium, atas sikit pada beginner. Atas pada bowl adalah plate, iaitu pinggan. Plate ni adalah kategori advance player lah. Advance player. Dan juga atas pada plate adalah cup ni pro lah, professional. Maknanya untuk beginner spoon, biasanya tim-tim yang baru menampak lah macam kita lah, baru 2-3 bulan, tak sampai setahun, biasanya beginner lah. Kadang-kadang tu setahun 2 tahun masih lagi beginner. Bowl ni biasanya setahun 2 tahun 3 tahun. Plate sama juga. Cup dengan plate ni biasanya sekolah-sekolah yang dah lama lah, mungkin dalam 5 tahun ke atas lah, mungkin 10 tahun sekolah dia orang dah ada rugby dah. Jadi mereka senang-senang dia orang bolok kategori cup dengan plate lah. Jadi alhamdulillah masa kejohanan tahun 2019 tu kita dapat anugerah naik Johan kategori bowl lah, beginner, bukan beginner, medium. Jadi kita dah melangkau satu tahap dalam masa hanya beberapa bulan saja. Jadi saya bermula dengan zero lah, tak tahu apa. Saya sebelum ni pun saya sebenarnya jurulatih bola, tapi bila ke SKTTP, Cikgu Syah fikir koko kita suruh saya pegang rugby lah, try rugby kan. Jadi saya setuju, saya kata boleh try. Dan saya bersama dengan Ustaz Zunaidi melatih budak-budak ni lah, anak-anak kita ni. Jadi alhamdulillah banyakkan daripada mereka daripada darjah 5 naik darjah 6 dan naik kelas. Dan ada beberapa orang tu memang dia punya disiplin dia apa semua dah berubah lah. Dia orang lebih positif lah bila main rugby ni, apa semua sikap dia orang positif lah. Okey, jadi tujuan saya buat video ni adalah kerana ini.
Petak Rendah Sains Mara dan juga sekolah-sekolah asrama penuh, sememangnya mereka mahukan calon-calon murid yang ada asas-asas sukan-sukan elit ni. Sukan elit ni ada 3 kat Malaysia ni, iaitu kriket, rugby dan juga hoki. Yang dimainkan di sekolah-sekolah asrama penuh lah. Sekolah-sekolah elit berasrama penuh dan juga sekolah-sekolah sukan pun ada juga ditawarkan. Jadi ini merupakan pasport mereka untuk ke sana. Pasport mereka untuk ke sekolah-sekolah elit lah. Jadi walaupun mereka tak dapat 6A, walaupun mereka dapat 3A je ataupun 4A je, 2B, tapi dengan sokongan medal-medal rugby ni yang mereka menangi ni, mereka boleh lagi pergi ke sekolah-sekolah asrama penuh. Itu harapan saya lah. Jadi tujuan saya bercerita dengan anak-anak tuan dan puan ni tentang rugby lah, supaya mereka mendapat pendedahan daripada awal lagi. Daripada darjah 4 lagi mereka sudah dapat pendedahan awal. Sekiranya kita bermula pada tahun 4, 2 tahun saya target mereka insya-Allah dapat kad mata pelik yang boleh bermain di peringkat kebangsaan. Di peringkat kebangsaan pun mungkin kita akan target kad mata pelik. Nah, ini adalah antara gambar-gambar dia orang lah. Masa dia orang tengah menyerang, saya latih dia orang ni dalam sebulan lebih macam tu je. Tapi hasil dia alhamdulillah ni kelas vanadium. Kebanyakan kelas vanadium ni saya pegang pada tahun 2019. Kebanyakan mereka juga saya tarik masuk ke dalam rugby. Okey. Ini adalah tim Sepang. Salah seorang murid kita ada masuk dalam MSS Sepang. Terpilih untuk MSS Sepang. Jadi untuk wakil daerah. Walaupun baru start beginner, tak sampai beberapa bulan kita dah boleh hantar seorang wakil ke Sepang untuk kejohanan. Ini adalah budak-budak rugby perempuan. Ini adalah gambar semasa kita join ke Putrajaya Kebangsaan 7S Putrajaya 7S Junior peringkat kebangsaan di Putrajaya pada September ataupun Oktober, tak ingat saya, 2019. Jadi kita bawa 3 tim lah masa tu. Budak lelaki bawah 11 satu tim, bawah 10 satu tim dan juga bawah 12 perempuan. Tim yang budak-budak ni. Walaupun begitu, walaupun kita masih lagi muda, tak sampai setahun pun kita berjaya dapat medal masa peringkat kebangsaan ni. Itu yang mengejutkan saya lah dengan Ustaz Zunaidi. Jadi mereka telah berusaha bermati-matian untuk sekolah dan mereka memang banyak potensi, baik lelaki ataupun perempuan, sama-sama hebat. Jadi apa yang saya cuba nak katakan di sini ialah bahawa anak-anak tuan-tuan dan puan ni memang ada potensi sebenarnya. Kalaulah saya boleh latih budak-budak lain daripada zero, tak tahu apa, tak kenal bola rugby ni, saya boleh latih dia orang dalam sebulan 2 bulan dia orang dah boleh dapat medal. Apatah lagi kalau anak-anak tuan puan yang sudah bermula daripada darjah 4 lagi, dah mula asas-asas apa semua, dalam 2 tahun insya-Allah mereka akan menghabiskan sekolah dengan banyak piala, medal dan juga medal-medal dia orang pun medal-medal yang berkualiti lah, kad mata pelik peringkat kebangsaan. Jadi diharapkan dengan penglibatan mereka dalam sukan rugby sekolah ni akan membantu mereka untuk ke MRSM, sekolah-sekolah asrama penuh seluruh Malaysia, dan memang dah terbukti pun untuk panggilan SPP MRSM dalam minggu ni ada ramai player-player saya sendiri pun yang berjaya dipanggil ke MRSM dan SPP walaupun tak ada UPSR, walaupun mereka hanya buat test melalui online. CJ Rugby itu alhamdulillah dapat menolong mereka sebenarnya. Sebab ini adalah sukan-sukan elit. Sukan elit ni memang sekolah asrama penuh memang sangat memerlukan pemain-pemain sukan elit ni. Dia tak sama macam sukan-sukan lain. Dia sukan elit ni sekolah sukan-sukan premier ni, kalau nak buat study lagi boleh Google antara sukan-sukan elit kat Malaysia yang untuk ke asrama penuh. Jadi ini harapan saya pada anak-anak tuan-tuan dan anak-anak puan-puan lah. Jadi saya nampak memang ada beberapa orang tu memang ada potensi. Okey, bila digilap, kadang-kadang saya nampak budak tu saya dah tahu dah. Saya nampak budak tu pun saya dah tahu dah. Budak ni boleh main ke tak. Kita tengok dia punya badan dia pun dah tahu dah kadang-kadang tu. Kita tengok mata dia pun kadang-kadang kita tengok mata pun budak kita tahu dah. Bila sebut rugby kita tunjuk bawa masuk bola dalam kelas, tunjuk baling-baling, dia orang tengok bola yang saya bawa tu, daripada pandangan mata dia orang pun saya dah tahu dah mereka ni ada potensi ke tak. Itu sampai tahap tu lah. Jadi
nak kata saya ni terror sangat pun tak. Saya pun dalam masih lagi peringkat belajar. Saya pun banyak lagi ilmu saya nak kena belajar, nak kena pergi kursus apa semua. Dan nasib baiklah jurulatih kriket Cikgu Izzuan ni banyak bagi ilmu dia kat saya, bagaimana mereka membawa kriket ke peringkat tertinggi kepada kebangsaan dan hingga ke peringkat antarabangsa. Macam itulah dia akan, insya-Allah dia akan tolong tim rugby untuk sampai ke tahap yang tertinggi yang SKTTP boleh capai lah. Dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan, dengan memberikan peluang dan ruang kepada anak-anak tuan dan puan untuk berlatih bersama dengan saya, insya-Allah saya yakin mereka akan mencapai kejayaan dan akan diterima masuk ke sekolah-sekolah premier idaman mereka semua. Ini saya latih tim perempuan ni hanya dalam masa 3 minggu saja. Tuan-tuan dan puan-puan, saya latih diorang ni daripada zero. Diorang tak tahu pun nak pegang bola macam mana. Dan sekarang ni diorang akan pergi ke sekolah asrama penuh lah untuk ambilan 2021 ni. Naik tingkatan 1 dah pun. Dan mereka semua ni hanya mengambil masa dalam masa 3 minggu saja dengan saya. Mereka boleh bersaing di peringkat kebangsaan, peringkat 7S ni, dan dapat medal. Mereka dapat third place spoon peringkat kebangsaan ya, perempuan dan tuan-tuan. Jadi ramai juga yang tak menyangka, saya sendiri pun tak menyangka mereka bermain begitu bagus sekali, dapat medal, dan mereka dapat menggunakan medal tu untuk laluan mudah mereka untuk masuk ke sekolah asrama penuh dan MRSM di seluruh negara. Itu sebenarnya apa yang mereka dapat dan apa yang mereka usahakan, alhamdulillah, dalam masa 3 minggu saja. Jadi bayangkanlah kalau tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan dan puan-puan yang berlatih daripada jam 4 lagi. Dan satu perkara lagi, semasa saya bawa diorang ni daripada tahun 2019, tahun 2020 hanya satu match saja awal tahun tu. Lepas tu kita kena COVID, yang tu 12 medal budak-budak dapat. Masa 2019 pada acara ni kita hantar 3 tim, tiga tim ni berjaya bawa medal. 3 tim dapat medal semuanya. So 12 darab 3 dapat 36 medal. Dan pada 2019 juga, sebelum acara ni, sekolah kita ada masuk KAPMO, iaitu Mini Olimpik Selangor. Pun saya hantar 2 tim. Dua-dua tim tu yang ni, dua-dua tim tu yang mana tim ni, dua-dua tim tu pun dapat medal. Maknanya 24 medal kat situ. Jadi bilangan medal yang mereka dapat melalui sukan rugby adalah totalnya sebanyak 72 medal, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Bayangkan, saya buat sukan ni tak sampai setahun, sedangkan saya bawa bola pada tahun 2019 di sekolah lama pun setahun saya hanya boleh bagi medal dekat dia orang hanya 12 medal saja setahun. Saya sempat pegang bola dekat sekolah lama tu 3 tahun. So dapat 36 medal dalam masa 3 tahun. Tapi saya boleh bagi dekat dia orang ni 72 medal dalam masa tak sampai setahun. Itulah dia potensi yang ada sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sukan rugby untuk pembangunan sukan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk pasukan perempuan, anak-anak dan tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau. Kita ada coach baru sebenarnya, yang baru je masuk ke sekolah kita. Ini gambar dia orang berlatih ya. Mereka memang, saya akui latihan untuk rugby memang berat, memang ekstrim. Tengah panas, dalam hujan, dalam selut, dalam lumpur, semua dia orang pergi. Ini adalah untuk membentuk kekuatan diri mereka ya, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk membentuk keyakinan diri mereka, self confidence mereka, dia orang punya teamwork mereka, dia orang punya work rate mereka, dia orang punya daya yakin diri mereka, speed mereka, kekuatan mereka, strength, kepantasan, agility, ketangkasan, semua sekali ada dalam sukan yang dipanggil rugby ni. Jadi mereka-mereka ni adalah, orang kata, pemata hati saya lah. Jadi tanpa mereka ni, saya rasa hidup saya ni macam tak lengkap, tak komplit. Sejak saya latih diorang ni, saya dah anggap mereka ni macam anak-anak saya sendiri dah. Dan mereka juga bermain sampai tahap, ada yang sampai berdarah-darah lah. Tapi bukan masa match lah, masa training tu pun jarang sangat lah ada kes. Tapi ada juga yang berdarah-darah sikit lah, tak banyak lah. Tapi orang kata kicap je lah. Anak jantan yang geng-geng perempuan ni tak berdarah apa pun. Yang banyak darahnya geng lelaki ni. Tapi itu darah-darah yang keluar daripada mereka tu adalah darah-darah anak lelaki lah.
orang panggil darah anak jantan lah. Jadi ini membuatkan mereka beza. Lepas saya latih diorang sebelum latihan rugby dengan lepas mereka berjoin rugby, mereka dua personality yang sangat berbeza. Jika sebelum ni saya jumpa dengan diorang macam kebanyakan mereka macam tak ada keyakinan diri, macam tak nampak ada tuju, tak ada sukan yang ditawarkan kepada mereka. Bola tak boleh masuk, hoki tak boleh masuk, kriket tak boleh masuk. Bila ada rugby, mereka boleh main dan mereka boleh dapat medal. Saya cukup gembira bila tengok air raut wajah mereka yang dapat medal, sedangkan sukan-sukan lain mereka tak layak pun nak masuk, tak dipertimbangkan langsung pun. Jadi sudah ditakdirkan bahawa rugby adalah sukan yang untuk mereka. Jadi kebanyakan daripada mereka ni daripada darjah 4 naik darjah 5 pun banyak naik kelas, darjah 5 naik darjah 6 pun banyak naik kelas. Itu adalah satu perkembangan positif. Ini kerana mereka telah membina kepribadian tu positif. Dia orang punya tenaga pun lagi banyak, dia orang study pun, saya pun sentiasa pesan dekat dia orang, akademik nombor 1, sukan nombor 2. Tanpa akademik, nak agak sukan saja tak larat yang tak mampu nak pergi jauh. Dan saya memang wajibkan dia orang untuk siapkan kerja rumah apa semua. Kalau saya dapat tahu mereka ada yang bermasalah dalam kelas apa semua, saya akan bagi warning. Untuk stay dalam tim rugby, mereka perlu belajar betul-betul. Dan ini adalah jurulatih baru yang baru sampai di sekolah kita tahun ni, iaitu nama dia Teacher Hanani, Cikgu Hanani daripada Kelantan. Baru je habis belajar di IPG Maktab, dan memang sukan yang di Maktab pun sukan rugby. Dia memang specialize dalam rugby. Dia training apa semua, peraturan permainan, dan dia juga adalah merupakan referee, pengadil. Jadi ini adalah salah satu saya anggap sebagai rahmat lah bagi sekolah kita. Saya sebenarnya dah lama dah nak mengimpikan seorang jurulatih perempuan ni, sebab saya pun latih budak perempuan ni kadang-kadang orang nampak macam agak pelik sikit kan. Tapi dengan adanya jurulatih wanita dekat SKTP, sebenarnya sudah komplit lah hasrat saya. Maknanya budak perempuan dilatih oleh Teacher Hanani ni, dan tim lelaki ni biasalah dengan Cikgu Wan mereka lah. Okey, jadi tak ada isu lah sebenarnya. Jadi dia orang dah ada dah. Dan dia ni masih muda lagi, masih penuh dengan semangat, masih muda, dan dia sangat-sangat positif. Saya dah jumpa dia apa semua, dah bincang dengan dia pun sangat-sangat positif. Kerana sukan dia memang dekat IPG Maktab pun memang dia ambil sukan tu. Memang dia minat sukan ni. Memang sesuai sangat lah dengan masuk di sekolah kita. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati semua, itu sajalah hasrat saya, supaya dapat membawa mereka ni ke peringkat sekolah menengah yang lebih bagus. Jadi bila diorang ada sukan rugby ni, sekurang-kurangnya mereka ada chance, peluang untuk pergi ke tempat-tempat yang sekolah premier. Jadi bila sebelum ni tak ada sukan rugby, mereka memang tak ada peluang. Memang saya tanya diorang pun, diorang memang tak dipertimbangkan pun untuk masuk bola ke hoki ke, sebab tim-tim sekolah tu dah power. Diorang dah start training budak-budak daripada darjah 1, darjah 2 dah start training basic. Sedangkan saya jumpa diorang ni darjah 4, darjah 5, diorang memang basic ke apa semua tak ada. Saya start from zero dalam masa sebulan lebih tu. Memang teruk latihan, saya tahu. Tapi mereka tabah, budak-budak ni tabah semuanya, kuat semangat semuanya. Dan saya harap dengan adanya sukan rugby ini, saya jadi clown. Sukan rugby ni dapat memberikan mereka satu harapan untuk 2 tahun lagi bila mereka naik ke sekolah menengah. Saya target dia orang akan pergi ke sini ataupun ke sekolah-sekolah asrama penuh di seluruh Malaysia. Itu saja target saya. Dan kebetulan tahun ni kita akan tubuhkan kelab macam juga kriket, yang akan dipanggil nama SARC, Sepang Avengers Rugby Club. Bila kita bergerak dalam kelab lagi profesional, kita boleh jemput jurulatih luar, dan kita boleh buat training di mana-mana saja, dan kita boleh buat friendly match di mana-mana saja, lagi aktif. Sekarang ni kita tak ada kelab lagi, masih lagi terhad lagi, ada had dia lagi. Dan bila kita dah ada kelab apa semua, kita bergerak dalam kelab, kita akan jadi sehebat tim kriket SKTP lah, insyaAllah. Jadi itu sajalah daripada saya untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf sekiranya
nampak macam saya ni seolah-olah macam mendesak ke memaksa. Tak, saya tak mendesak memaksa. Saya cuba nak berkongsi pengalaman saya dan harapan saya untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, untuk mereka terus berjaya. Okey, jadi itu plan saya untuk 5 tahun ke depan. Dah bermula dengan darjah 4 tahun ni, dan even tahun 1, tahun 2, tahun 3 pun saya dah start slow-slow untuk pembangunan. Cuma musim Covid ni saya terpaksa, orang kata on off macam tu lah. Jadi memang pembangunan, memang plan-plan ni semua dah, kita dah siap dah. Jadi bergantunglah pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak benarkan anak join pun boleh, tak benar pun tak apa, saya hormati keputusan tu. Tapi awal-awal lagi saya nak beritahu, memang latihan rugby ni sangat keras, sangat ekstrim. Tapi ini bukan rugby yang tackle lah. Ini rugby sentuh, rugby rimau. Rugby sentuh ni dia tak ada tackle. Yang tengok dekat TV yang patah-patah riuk apa semua tu rugby tackle. Beza. Budak-budak sekolah rendah ni dia hanya main rugby touch saja. Dia orang sentuh, dia orang pas bola dekat kawan. Dia tak ada yang sampai berguling-guling atas padang, patah riuk, tak ada. Kita tak main rugby tu. Walaupun begitu, itu dinamakan rugby tackle, rugby X. Rugby tackle ni memang dalam usaha untuk diperkenalkan juga di sekolah rendah. Dan saya ada pernah test dengan budak-budak kita. Memang dia orang seronok main rugby tackle. Tapi dengan teknik yang betul apa semua saya ajar dia orang, alhamdulillah tak ada kecederaan apa semua. Dia orang lagi feeling main rugby tackle. Sebab itu rugby yang sebenar lah. Apa yang dia orang main ni orang kata rugby light je, rugby ringan je. Rugby sebenarnya yang main tackle, saya dah test budak darjah 4 tahun lepas, yang mana tahun 5 tahun ni, dan semua lulus. Saya memang puas hati dengan pencapaian dia orang, performance dia orang. Dia orang memang sangat kuat, sangat bersemangat, sangat berani. Anak-anak betul berdana anak macam mak ayah dia orang jugalah, semangat, berani, kuat lah. Budak-budak betul berdana ni saya seronok. Jadi anak-anak tuan-puan takkan diajar tackle lagi lah. Saya hanya ajar rugby touch saja. Boleh buat Google search lah, rugby touch, sentuh, rugby sentuh. Jadi dia memang tak ada tackle-tackle. Tuan-puan tak perlu risau tentang risiko patah-patah riuk apa semua. Memang tak ada. Setakat ni pun saya buat dengan budak-budak, tak ada patah riuk apa semua. Alhamdulillah tak ada. Yang ada berdarah-darah sikit tu mungkin dia orang masa dia orang lawan untuk training tu, dia orang ada terlanggar kawan ke apa semua. Tapi lepas ni kita dah atasi masalah tu. Kita dah kenal pasti apa masalah-masalah dia. Kita dah ambil langkah-langkah keselamatan lah. Okey, jadi itu saja daripada saya. Jadi sekiranya anak-anak tuan-puan balik ke rumah dan bercerita tentang rugby apa semua tu, tuan-tuan puan tahulah daripada saya. Dan memang walaupun saya mengajar dia orang sekejap je rugby daripada tahun 2019 hingga bulan 3 tahun 2020 sebelum Covid, tapi kenangan saya bersama dengan mereka ni, masya-Allah tuan-tuan dan puan, memang terlalu banyak kenangan saya dengan mereka ni, walaupun tak sampai setahun. Jadi saya harap anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bila masuk ke tim rugby, insya-Allah saya akan jaga mereka seperti mana saya jaga anak-anak saya sendiri. Dan saya akan pastikan mereka akan terus berjaya dan membawa SKTTP ni sehebat kriket dan sehebat sukan-sukan lain seperti hoki dan bola sepak. Itu harapan saya kepada mereka. Dan saya mohon maaf jika saya ada kalau video saya ni macam menyinggung perasaan ke apa semua, ataupun tuan-puan rasa kurang selesa ke apa semua. Saya buat video ni adalah untuk memberi penjelasan kod-kod lah ya, kod-kod anak-anak balik rumah bercerita apa semua. Takut salah faham. Mungkin ada parent salah faham, dia cakap wah ni rugby apa benda ni, patah-patah riuk anak aku ni kan. Ini bukan rugby tu. Dan juga ada yang tak tahu pun yang rugby ni sukan elit yang dimainkan di sekolah-sekolah asrama penuh dan sekolah-sekolah premier di seluruh Malaysia. Dia orang tak tahu pun, dan dia orang tak tahu pun rugby, kriket dan hoki ni mempunyai pemerak yang sangat bagus untuk sekolah-sekolah yang premier macam tu di seluruh Malaysia, macam MCKK, Stars, Sekolah Alam Syah, Sri Putri, Tengku Husyiah College, Tun Fatimah, macam-macam lagi, sekolah sains, banyak. Jadi kebetulan saya pula mengajar sains, memang steady sangatlah dengan MRSM apa semua ni. Memang saya pun sendiri pun saya merupakan bekas pelajar MRSM juga. Jadi saya pernah bersekolah di Sekolah Alam Syah pun, saya tahu suka-suka ni. Dia punya weightage dia dekat di
sekolah-sekolah bersama penuh ni macam mana. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap dengan penjelasan saya dalam video ni dapat membuka mata dan juga dapat memberikan perspektif ataupun sudut barulah dalam untuk tuan-tuan dan puan-puan mempertimbangkanlah. Okey, untuk latihan pula mungkin tak dimulakan lagi kerana COVID. Bila kita dah set up kelab SARC yang rasmi, saya target dalam bulan depan atau bulan seterusnya kita akan buat surat, dan jika masa tu PKP telah dilonggarkan, barulah saya akan mulakan latihan dengan mereka. Saya berharap tuan-tuan dan perempuan dapat melihat perubahan yang positif terhadap anak-anak tuan-tuan dan perempuan nanti, insyaAllah. Sama-sama doakanlah. Dan nak cakap pergi lawan tak dapat medal tu, saya tak berani cakap lah. Memang setakat ni yang saya bawa tu tak pernah lagi tak dapat medal. Pergi memang dapat je. Kalau paling kurang pun spoon lah. Spoon tu pun perempuan, game perempuan kan. Lelaki semua paling minimum bowl lah. Even tim ni, tim bawah 10 ni bawah 10 lah, darjah 4 ni, diorang pergi masa Katmor 2019, diorang dapat cup pun, third place cup. Diorang boleh mengalahkan Kota Warisan. Masa tu diorang darjah 4, diorang mengalahkan tim Kota Warisan bawah 10 yang kita tak pernah nak menang dengan Kota Warisan sebelum ni. Diorang boleh mengalahkan dengan satu try saja, bola 3 point. Itu memang saya memang tak nak lupa lah. Dan mereka menang sekali, seri sekali, kalah sekali, dia orang dapat third place untuk cup profesional. Masa tu dia orang dah kelas profesional dah. Masa 2019, masa tu dia orang bawah 10. Ialah dah jam 4 masa tu. Dia orang dah dapat cup lah. Abang-abang dia orang ni pun masa tu Kak Mo yang bawah sebelah ni pun, abang-abang dia orang ni pun dapat bowl je, second place naik Johan Bowl. Tapi adik-adik dia orang dapat cup. Itu yang buatkan saya penuh dengan harapan lah. Saya memang sangat-sangat tinggi harapan saya, dan saya memang optimis. Kalaulah dari segi matematik, kalau latihan sebulan 2 bulan pun boleh menghasilkan bowl atau cup, saya rasa, cuba bayangkanlah tuan-tuan puan, kalau saya latih setahun atau 2 tahun, takkanlah tak dapat medal, betul tak? Sekurang-kurangnya pelik atau cup lah. Itu sajalah daripada saya. InsyaAllah saya akan tambah-tambah lagi. Saya harap video saya ni tak mengganggu tuan-tuan dan perempuan. Saya harap tuan-tuan dan perempuan boleh faham apa yang saya buat kat sekolah apa semua. Saya cuba, saya dengan dia orang dalam kelas pun fun-fun. Saya enjoy dengan dia orang dalam kelas. Saya tak nak bagi dia orang pleasure sangat, supaya mereka dapat belajar dalam susunan COVID ni dengan rasa yang tenang, dengan emosi yang tenang. Dan dalam masa yang sama, saya dedahkan mereka dengan apa itu dunia rugby, supaya mereka dapat lihat apa potensi sebenar diri mereka yang dia orang sendiri pun tak tahu. Jadi itu saja daripada saya. Makin lama sembang, lagi banyak lagi saya nak bercerita. Saya masuk ke bercerita kepada parent yang memang setuju ataupun membenarkan anak-anak untuk dilatih oleh saya lepas ni, ataupun membenarkan anak-anak dilatih oleh teacher anak-anak ni nanti, bolehlah berurusan dengan saya, PM ataupun mesej saya ataupun call saya. Saya akan buat shortlist, dan insyaAllah saya saya akan menghargai permohonan itu, dan saya akan buat yang terbaik untuk anak-anak tuan-tuan lah. Dan dengan akhir kata, majulah sukan untuk negara, dan semoga anak-anak kita semua dilindungi daripada wabak COVID, dan mereka berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi, dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.